Okay, tuan-tuan, sekiranya pada hari Khamis lepas, Selasa lepas kita dapat lihat USD menguat. Tapi pada kali ini kita dapat pelemahan. Kita akan dapat lihat, kita sudah lihat penguatan semula pada USD. Okay, terutama ni pada scanner ni, tuan-tuan dapat lihat lah Euro USD macam bulan sabit. Turun, bab dia tu. GU, zap, dia turun. UJ dia naik, zoom. USD CHF pun dia naik sebanyak 0.9%. Dia punya zoom. USD dia recover balik walaupun dia turun pada pagi tadi sebenarnya negatif negatif juga, tapi dia recover balik lah lepas sesi London tadi, sesi New York sorry. Dan pada AUD dan ZD juga mendatangkan pelemahan yang agak ketara lah, yang mana kalau turun ni untuk AUD 0.09%, walaupun gain dia masih positif tapi dia mencatatkan penurunan yang agak cepat. Untuk Kiwi Dollar dia naik sebanyak 0.21%, dan yang terkini menunjukkan price action dia break kawasan resistance sebelum ni. Untuk GJ, kita dapat lihat kekuatan untuk GJ pada sesi London dan New York pada kali ini dengan pertambahan sebanyak 0.17%, tapi kita tengok charta dia memang satu arah lah, tak ada seway-seway lah. Jadi untuk bacaan news pada hari Rabu, kita dapat lihat untuk Kiwi Dollar, bacaan rate dia adalah sangat-sangat bagus. Official cash rate dia memang sangat-sangat bagus. 1.50 banding dengan forecast 0.25% dan lebih tinggi daripada bulan lepas. Ini yang kita dengar. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak long Kiwi Dollar, boleh. Ini insya-Allah Kiwi ZD, PPN ZD ni dia akan menguat sebabkan oleh cash rate dia yang sangat-sangat bagus untuk investor. Seterusnya pada 2 petang hari semalam, hari Rabu, ada GBP, CPI ya. So bacaan ini dia kuat dengan data yang keluar adalah 7% banding dengan forecast 6.7% yang lebih tinggi pada bulan lepas, iaitu 6.2%. Untuk 8.30 malam ada news USD yang mana bacaan dia pun turut positif. Okay, pada hari Rabu 1.4% banding dengan forecast 1.1%. Pada bulan lepas 0.8%. Memang sangat bagus. Dan medium impact news cost PPI bacaan dia juga positif banyak 1% banding dengan forecast 0.5%. Ini memang bacaan yang sangat-sangat ditunggu oleh dollar trader. Dan kita dapat lihat USD menguat selepas itu. Untuk 10 malam semalam ada BOC Monetary Policy Report untuk Canadian Dollar, dan overnight rate dia akan kekalkan banding dengan 1% banding dengan bulan lepas, iaitu 0.5%. Dia sama dengan forecast lah. Hari ini, hari Khamis, untuk 9.30 malam ada employment change yang mencatatkan pengurangan untuk Australian dollar. Ini tidak bagus untuk Australian dollar. Jadi apabila dia di bawah forecast 30, ini menunjukkan orang ramai tak bekerja banding dengan apa yang diorang jangkakan. Jadi dan bulan lepas dia punya orang yang bekerja adalah perbezaannya adalah 77.4k. Ini menunjukkan bacaan yang sangat positif. Ramai yang bekerja pada bulan lepas, tapi bulan ni ramai yang tidak bekerja. Employment rate pula bertambah sebanyak 0.1%. Ini memang tak elok sangat untuk currency AUD. Dan untuk 8.30 malam tadi ada core retail sales yang mencatatkan bacaan yang positif untuk dolar USD. Okay. Bacaan yang keluar adalah 1.1% banding dengan forecast 1.0%, dan bulan lepas adalah 0.6%. Ini memang bacaan yang sangat tidak yang kata sangat power lah kepada US dollar. Untuk retail sales pula, bacaan yang keluar adalah berkurang. Okay, ini data yang mix, satu positif satu negatif. Okay. Retail sales adalah 0.5% banding dengan jangkaan 0.6%, bulan lepas adalah 0.8% berkurangan. Dan unemployment claim juga bertambah. Orang yang tak bekerja yang minta bantuan bertambah 185%, 185k berbanding dengan jangkaan 172k. Bulan lepas 167k. Untuk UOM consumer sentiment positif 65.7
Banding dengan forecast 59.1 dan bulan lepas 59.4. Jadi data untuk US mix pada malam ni mungkin kita jangkakan dia jadi sideways kejap. Untuk hari esok tuan-tuan kena relax sikit lah. Tak perlu nak tekan, mungkin boleh standby BE atau sebagainya. Kerana esok adalah bank holiday. Tengok tuan-tuan dapat banyak bank holiday kecuali PAM Asian. USD, NZD cuti, AUD cuti, CHF cuti, GBP cuti, Euro cuti, USD tak cuti, CAD cuti. Okay, banyak negara yang cuti esok hari. Tapi esok hari Jumaat Jepun tak digalakkan juga tak? Dapat main Jumaat kot. So dah dalam dia cuti tu kan. So slowkan untuk trading Ya. Sebab Jumaat semua. Okey, bacaan high impact news yang keluar pada dekat ni, kita dapat lihat US retail sales rise by 0.5% in March versus 0.6% expected. Ini bacaan ni lemah berbanding dengan apa yang kita jangkakan. Lagardère kata premature to talk about quantitative tightening ini untuk menguatkan euro punya currency lah. Lagardère kalau cakap. Jadi saya akan pass ke C4F untuk analisa beliau untuk currency strength. InsyaAllah. Baik, okay, terima kasih banyak C4F. So saya akan buka untuk currency strength. Baik, okay. Okey tuan-tuan, currency strength menunjukkan bacaan untuk daily ya tuan-tuan. Daily bacaan, kita boleh lihat dekat chart. So kita akan lihat dulu dekat bahagian bawah ni. Apa pair yang kuat, apa bergerak. Apa bergerak. Kalau pair kuat tu USD lah fair. USD lah kalau ikut kat sini kan. Maksudnya USD lah kuat. Yang warna hijau lah, hijau langsung tak ada apa. Hijau tak ada. So kalau kita tengok dekat sini yang kuat pun kan, yang kuat lah, hijau tu kita tolak sebelah lah kan. NZD dengan USD. Okay, yang paling lemah, betul-betul lemah, tuan-tuan tengok negatif 85% ni lemah tau. Euro dengan CHF, sangat lemah. So tuan-tuan nak trade, pair yang paling lemah di belakang ni, dipairkan dengan pair, dua pair yang depan ni kuat. Itu lebih baik lebih baik. Okay. Okay. Apa antara saya? Nampak? Sini dia akan jadi hijau USD dengan CHF. Sebab USD di depan dia duduk depan, CHF paling lemah. So dia akan membentuk positif macam ni, hijau Alright, so kita tengok Euro USD. Euro USD. Okay, kalau kita lihat USD negatif 0.85%. Negatif 0.85% sebenarnya kuat dia tuan-tuan sebab melebihi negatif 0.5%. Okay, bermaksud USD sedang menguat. Okay. Di mana kekuatan dia itu kalau kita lihat dekat graf ini sudah melebihi 100%. Tetapi body dia belum lagi close tuan-tuan. Sekiranya body dia close di level sekarang ni melebihi level 1.08 mana sekarang 1.079, mana dah ke bawah kan. Mana level 0.8 ke bawah di close dengan body, maka dia akan meneruskan penurunan lagi insya-Allah. Okey, insya-Allah. Sebab kalau ikut sekarang pergerakan body dia melebihi 100%, cuma belum close lagi. Kena tunggu body close. GU juga menunjukkan kekuatan kepada USD banyak negatif 0.52%, iaitu kekuatan dia sangat kuat lebih pada negatif 0.5 tu kuatlah maksudnya. Okey, bermaksud pergerakan itu masih boleh bergerak lagi untuk pair GU, maknanya dia akan bergerak turun sehingga level 1.3000 pun boleh sampai. Untuk geng kaki scalping boleh tuan-tuan boleh sell untuk benda ni. Boleh sell sampai level itu 1.3 insya-Allah. Untuk UJ positif 0.14%. Jadi taklah berapa cantik sebab apa? Sebab tuan-tuan lihat pergerakan dia, kalau kita lihat kekuatan masih memihak pada USD, tetapi dengan kekuatan positif 0.14% sahaja. Dari segi graf apa yang dapat kita lihat, insya-Allah peningkatan masih lagi nampak insya-Allah dia masih lagi boleh naik, boleh naik insya-Allah. Sebab kalau tuan-tuan kita tarik graf dekat level 100, level 100 tu dia sudah melebihi level 100 bermaksud kekuatan untuk dia nak naik ada di mana USD punya kekuatan insya-Allah akan ada. Okey, so WTI untuk minyak negatif 0.97%.
Bermaksud USD lebih kuat daripada minyak sekarang. Tetapi tuan-tuan lihat kita ada candle bullish yang kuat. 2 candle bullish Bermaksud dia kena turun untuk tapau 2 candle yang besar tu agak kuat, ada berisiko. Agak susah. Tetapi dia boleh turun sampai level support yang sebelum ni. Bermaksud masih boleh turun. Kalau tuan-tuan tarik trendline di atas, daripada atas ke bawah, dia masih respect trendline. Bermaksud dia masih boleh turun ke level 100 ataupun 95%. Boleh turun lagi insya-Allah untuk minyak. UK positif 0.20%, iaitu USD lebih kuat daripada CAD. Tapi kalau kita lihat graf, sebelum itu ada candle bearish yang kuat dengan body dia tapau. 2, 3 candle sebelum tu dan sekarang ni insya-Allah dia cuba nak naik dulu. Dia nak naik sikit sampai level pada saya 1.2700. Okay, dia nak cuba naik sampai situ. Alright, so USD CHF, okay, kekuatan memihak pada USD terbanyak positif 0.91%. Body dia sangat besar, sangat besar, tetapi masih belum break 100%. Kalau kita ikut kekuatan USD sekarang berbanding CHF dan CHF terlampau melemah, maka kenaikan dia masih boleh dikatakan naik insya-Allah. Masih boleh kita agak dia naik, okey. Sebaik-baiknya tuan-tuan kena tunggu dulu dia break level 100% baru tuan-tuan entry buy. Alright, kena tunggu dulu. Okey. AUD USD negatif 0.33%. Tunjukkan kekuatan kepada USD, okey. So dia nak turun, boleh lagi turun sebenarnya. Okey, boleh lagi turun, okey. Kalau tuan-tuan tarik trendline tu dia masih lagi boleh turun 0.735. Dia boleh sampai kat situ lagi. Okey. InsyaAllah dia masih boleh lagi turun sebab dia nak test trendline lagi sekali. Mungkin sebelum dia nak naik ataupun nak break trendline tu nak membentuk impulsive wave. Okey, impulsive wave. Untuk gold, negatif 0.85%. Okay, gold mengalami penurunan. Di mana penurunan itu kalau tuan-tuan tengok betul-betul, okey, dia punya rejection candle yang berada yang sebelum turun adalah di bahagian echo pada bulan Februari. Sebelum ni buat reject sangat kuat di situ, di sana resistance yang sangat-sangat kuat. Tetapi penurunan dia mungkin untuk test level 1950 sebelum dia nak naik semula insya-Allah. So NZD USD okey, positif 0.05% saja dekat kiri kanan NZD paling kuat, USD nombor 2 kuat. Macam itulah. Jadi tuan-tuan, so kita tak nampak sangat apa mana yang betul. Mungkin dia akan naik, pada saya dia akan naik sedikit. Sebab apa, kalau tuan-tuan tarik trendline tersebut tetapi benda tu sudah touch kawasan trendline untuk dia patah balik, mungkin dia akan turun tuan-tuan. Mungkin juga dia akan turun sedikit untuk cari kawasan support yang valid, iaitu pada saya pada level 0.675 insya-Allah. Euro GBP negatif 0.33%. Okey, menunjukkan GBP lebih kuat pada euro. Kalau kita lihat dekat sini body dia boleh tahan. Okey, sudah sampai ke level support yang berada di bawah. Mungkin dia boleh turun lagi sikit. Lagi sikit. Okey. GJ negatif 0.43%. Okey, di mana kekuatan mihak pada JPY sedikit. Tapi kalau tuan-tuan lihat, okey, mungkin dia nak turun sampai level 163 tuan-tuan. Untuk nak cari balik kawasan support tu, nampak dia kena kapit tu. Sebelum dia nak teruskan kenaikan apa-apa pun saya tak tahu. Mungkin juga tapi kita kena lihat level itu belum melebihi level 100%, dia sudah patah balik, pull back tuan-tuan, pull back. So kita kena hati-hati tuan-tuan entry buy ke apa mesti kena melebihi level 100%. Kalau tak lebih level 100% jangan duk kata-kata entry lagi. Okey, nampak anytime dia boleh berlaku pembalikan macam sekarang. Okey, last Bitcoin negatif 2.10, iaitu tuan-tuan boleh lihat penguatan pada USD. Okey, Bitcoin naik, dia turun cari balik Bitcoin dia main macam tu biasalah Lepas tu dia turun untuk cari mungkin level support yang sangat kuat di level 38.00 sehingga 40.00, itu level support yang sangat kuat tu. Mungkin level itu yang dia akan bermain sebelum dia naik semula. Okey, boleh supaya saya pass kepada sahabat saya insya-Allah. Baik, terima kasih Sifo F atas apa analisa yang diberikan.
Jadi insyaAllah tuan-tuan yang mungkin nak cari setup tadi boleh tengok apa yang CPS ceritakan sebentar tadi. Mudah-mudahan akan mendapat sedikit banyak ilham lah untuk kita trade pada malam ni. Alright, jadi Ilham. selepas tu insyaAllah saya akan sambung dengan indeks dolar. Okey, tuan-tuan, untuk ini dolar, untuk intraday setup di H1 kita dapat lihat dolar kembali menguat dengan 3 batang yang strong lah pada pukul 8, 9, 10. So untuk kekuatan ni dia disebabkan dia reject di kawasan support. Okey, support kita boleh tengok kat sini tarik menyang. Kita akan nampak lah kenapa dia reject. Dia masuk di kawasan support dan dia cuba untuk break tapi tak mampu break. Jadi kalau tuan-tuan sell kat sini, kalau tuan stop loss kat ni lah, dan kena TP dan stop loss. Tapi kalau tuan-tuan buy kat sini, Alhamdulillah, pair USD yang lain, dia ikut pair indeks dolar ni. So indeks dolar ni tuan-tuan kena pair dengan pair mana paling lemah, itu yang paling sedap dah, tapi paling jauh dah sebenarnya. Itu secara teknik dia. Dan saya jangka dia pantul ke 99.4, tapi dia tidak ada, sebabkan sini ada satu area support. Jadi dia mantul pada 99.5. Dan price sekarang dia reject lebih pada 100. Jadi kita harap dia close di atas 100 lah. Dan sekarang ni kita dapat lihat ada satu swap zone kat atas ni, kata minor swap zone. So di sini insya-Allah dia akan buat rejection dan sambung naik untuk dolar ni, untuk dolar. So untuk dolar nak tengok tapi jauh mana, kita kena buka daily time frame. Kat atas ni ada tempat paling tinggi 101.9 hingga ke 102.9. Kat situ ada kawasan resistance ya. Jadi next target kita untuk dolar menguat, at least dia kena touch dalam 102. So sampai dalam 102 ni kita dapat lihat mungkin sedikit rejection untuk pullback, ataupun dia nak kembali test kawan buat new support lah, new base untuk kata lower high untuk indeks dolar. Untuk scalping M30 dah tak ada setup untuk kita entry kerana price sudah pun jalan beberapa jam lepas, jadi kita hanya boleh lihat saja pair untuk USD malam-malam ni. Impact dia memang dah lama berjalan. Kita dapat lihat ni grafik yang sangat-sangat kuat. Dia break berapa banyak candle ni tuan-tuan. Di M50 ni. Ini memang sangat kuat lah. Orang kata momentumnya sangat kuat. So dalam 73 bar. 73 bar dia tapau dengan sebatang candle. Ini yang kita katakan sebagai candle yang strong bullish. Strong bullish. Dia cover sangat-sangat kuat. Jadi kita nampak setup macam ni boleh terus instant buy sebenarnya. Dia cover 73 bar tu. Okay, ini yang kita nak carilah kalau kita jumpa setup macam ni. Seterusnya, sebabkan tidak ada setup untuk saya nak share, terutama kalau tuan-tuan ada F15 ni, tuan-tuan boleh scalping buy sekiranya price reject di area 100.4 hingga 100.5. Macam sekarang ni dia tengah reject. Okay, kalau dia close candle buy, tuan-tuan boleh instant buy pada M15 yang seterusnya. Tuan-tuan boleh buat scalping buy di time frame di currency yang lain. Seterusnya saya akan cuba lihat gold. Okay, gold kita dapat lihat sini price dia sudah kata dia sudah buat satu persediaan untuk terjunan semula. Kenapa ini saya tandakan trendline. Tuan-tuan dapat lihat sendiri ya. Ini head and shoulder yang kecil lah yang kita dah boleh katakan wujud di H1. Head, shoulder left, shoulder right. So dia berlaku neckline retrace, dan saya jangkakan next candle akan jadi bearish. At least dia kena test kawasan candle kapit kat sini. At least dia kena sampai kat sini. Dan next ni dia kena test kat area sini pula. Okey, 1950 lah, kurang macam tu Kita target 1950. Jadi sebab ini ada strong bearish movement indicator. Jadi ini tuan-tuan sebenarnya boleh instant sell lah. Tuan-tuan instant sell, stop loss tuan-tuan dekat atas. Kalau tuan-tuan nak jaga money management, tuan-tuan kena letak stop loss di atas head and shoulder. Ni setup dia. Jadi kalau tuan-tuan kira lah tuan-tuan punya money management, kalau cukup tuan-tuan boleh letak, tuan-tuan boleh entry dengan stop loss yang macam ni.
Dan TP kita di 19.50. Kalau tuan-tuan dah untung, tuan-tuan boleh letak BE dan tidurlah, nak buat tidur kan, nak sembang tarawih kan, dipersilakan. Dan kau akan macam itulah pergerakan dia. So dekat sini, apabila price sampai kat sini, kita insya-Allah saya jangkakan dia akan mantul balik. Dia akan mantul balik untuk jadi buy, ataupun dia turun balik, dia turun kat sini, dia akan jadi buy. Kerana untuk buy kat sini kita dapat lihat dia kena ada satu trendline ni. Trendline ni dia kena test juga walau macam mana pun. Jadi jangkaan saya dekat trendline yang dia akan cuba test adalah di sini lah. So area sini. Memang dia kena turun dulu, tapi dia at least kat sini tuan-tuan boleh set TP lah bagi saya. Right. InsyaAllah. Untuk gold, kita dapat lihat kat sini pelemahan yang dah mula kelihatan di H1. Jadi candle masih belum close, jadi kita kena tunggu rejection yang terbentuk di area sini. So kalau kita zoom di M15, kita insyaAllah akan nampak price ni nak test area SWOT zone. So ini adalah area SWOT zone sebenarnya yang sedang masuk ni. Jadi kalau tuan-tuan sanggup layer, dipersilakan layer untuk gold. Ini sebab pernah jadi support yang pertama. Sini pun antara dia pernah jadi support juga. Ini pernah jadi resistance. So ini antara SWOT zone yang valid. So kat sini kalau ada satu candle sell merah, insyaAllah dia akan turun buat lower low lah kat sini yang kita target di H1. So kalau tuan-tuan nak entry sekarang ni, stop loss di atas ni. Ataupun tuan-tuan boleh letak scalpingnya mungkin di atas shadow lah. Ok, bantah beberapa tempat yang saya sarankan letak stop loss lah sebenarnya. Ok, untuk apa pattern yang kita nampak sekarang ni adalah pattern head and shoulder di time frame H1. Dan dia walaupun tak comel, tak yang seperti yang di dalam lukisan, tapi boleh lah kita kata head and shoulder, boleh kata valid lah. Dengan retracement yang lower high yang ditunjukkan ni memang menunjukkan USD agak akan jadi strong lah pada buat ketika waktu ini. Sementara di atas 1950 sebelum bounce balik lah bagi saya. Kalau tuan-tuan nak entry, pastikan dia 15 ni dibuat rejection candle. Rejection candle macam ada shadow panjang macam ni. Ni memang macam omeh sangat lah entry ni. Sebab dia sekarang ni dah kawasan retracement sebenarnya. Tapi kalau tuan-tuan nampak buy, candle buy biru sini, tuan-tuan jangan pergi sell pula. Kita tunggu dia close dulu. Sebab ini maksudnya dia dah reject kawasan support ni, dia tak jadi resistance. So dia boleh pound balik je dia naik. Sebab kita kena confirm satu candle merah ni. Candle merah, candle rejection, shadow panjang kat atas. Macam ni double top je ni. Ni double top. Ada shadow kat sebelah tu kan. Tuan-tuan boleh tengok sini, saya zoom sikit. So ni chart pattern, ada double top. Ni dia test, dia close tak setinggi yang sebelum ni. Dan ini satu engulfing dia jadi kejap dan tuan tengok dah ada turun jauh mana. So dia ambil buy balik kat sini. Ini ada rahsia dia. Kenapa dia patah balik kat sini, siapa yang terlepas ni, kat sini entry dia. Betul-betul shadow dia bagi. Jauh dia turun. Kat sini pun siapa terlepas, sini ada engulfing kan. Ini memang peluang dia. Ini engulfing, tuan-tuan akan ada shadow body. Kita tengok sendiri. Ni letak sell limitnya. Faham? InsyaAllah. Okay. Untuk gold saya dapat lihat macam ni. Dia punya pergerakan. Jadi jaga money management. Trade at your own risk. Okay. Makan apa tu sebenarnya? Sedu-sedu tu minyak angin. Alright. Tuan-tuan, saya akan pass ke Chief F lah sebab dia gelapkan saya ni. Gelap marah. Hai. Okey, baik. Okey. Tak nak pada dalam. Okey, so saya terima kasih banyak Simpas untuk unit roller tuan-tuan. Dan juga pack kelemaran dia tu. Okey, so saya akan sharekan untuk bagaimana yang kita akan tengok tentang secara rambut lah. Saya kira 10 daripada atas. 2, 4, 6, 8. Boleh buat macam tu. 2, 4, 6, 8, 10 sini. So saya buat macam tu lah. Bagaimana yang 10, saya kira ni secara apa sebenarnya? Kita kira 10-10. Okey. So, insyaAllah tuan-tuan boleh lihat pergerakan Euro CAD ya tuan-tuan.
di time frame H4. Okey, bila apa kita lihat keadaan macam ni, apa yang boleh tuan-tuan simpulkan macam mana? Okey, apa yang boleh kita simpulkan adalah kalau kita lihat Euro CAD, kalau kita lihat trend line dia, kalau kita tarik trend line dia tuan-tuan, memang tuan-tuan memang tak ni lagi. Orang kata apa? Tak ni. Okay, mungkin juga ini adalah salah satu fake out yang berlaku, nampak? Fake out yang berlaku. Okey, bila kita tuan-tuan buka line, tuan-tuan akan nampak itu adalah fake out. Bukan adalah fake out nampak. Dia banyak candle yang dah di-touch, terlihat dan ada satu fake out dekat sini. Okey. Fake out tu di mana-mana pun ada. Kita kena hati-hati. Jadi, bila kita tengok level ni kalau kita ikutkan, tuan-tuan, dia macam nak turun. Macam dah lebih 100 tu. Tetapi, dia belum lagi lebih dengan body, belum lagi close. Nampak betul-betul dia main kat sini. Adakah ini adalah satu rejection? Ataupun dia nak break kawasan yang ke bawah tu lagi. Dia ada dua keadaan. Okey. Keadaan macam ni, selalunya tuan-tuan, macam mana kita nak tengok adalah kita kecilkan dia kepada daily dulu. Sebab kita nak tengok boleh sampai area mana lagi. Ada tak area yang menekan dia kat bawah sebelum ni? Okay, ada kat area yang dia boleh test sebelum ni. Ada tak sampai? Kita boleh tengok dengan daily lah. Kalau nak buka H4 jadi susah. Susah nampak. Sekarang ni kalau ikut dia sudah melebihi segala tuan-tuan. Melebihi segala-gala. Okay, nampak dia sudah bawah tu tuan-tuan. 2016. Nampak. Okey, tak apa. Macam ni pun kita dah boleh agak. Maksudnya dia dah ke bawah sangat dah. Dia dah sangat-sangat ke bawah di daily. Okey. So, okey nampak ini walaupun ada candle kapit dia nak naik, nampak macam nak naik tetapi ada rejection, dia turun juga. Sebab tu kita kata kena banyak hati-hati. Sekarang dekat candle kapit pun dia masih lagi continue. Ini candle kapit pun dia masih lagi continue dan mungkin masih lagi continue kalau tuan perasan. Okey. So, macam mana dekat ni daily punya keadaan, kalau kita tarik Fibo, kita boleh lihat nampak Fibo ini. Okey, keadaan ni dia daily tau. Dia daily. Bermaksud kalau kita lihat dia masih boleh, kalau kita kata dia boleh lagi turun ni. Tetapi tuan-tuan di bawah ini area support yang sangat-sangat kuat. Yang sangat-sangat kuat. Okey, kita ubah balik pada H4. Faham support dia sangat kuat. Dia masih boleh turun. Masih boleh turun. Bukan kata tak boleh turun. Memang boleh turun lagi. Okey. Tapi tuan-tuan nampak. Selagi mana candle belum close. Okey, simple Simple kaedah. Candle close dengan body melebihi 100. Okey. Faham Candle close dengan body melebihi 100. Body melebihi 100 apa ni? Dia close dengan body melebihi 100, maka tuan-tuan boleh sell. Simple kan? Okey. Melebihi 100 tuan-tuan boleh sell. Kena tunggu. Candle close nampak? Melebihi 100 tuan-tuan boleh sell dan TP tuan-tuan di sini. InsyaAllah dia akan sampai. Tetapi kalau dia tak close dengan 100, mana dia buat rejection dengan ini dan terbentuk satu candle bullish. Candle bullish terbentuk di sini. Nampak dia close macam tu dan candle bullish terbentuk di atas ini macam ini. Okey. Okey kan tuan-tuan Okey macam tu. Maka okey, saya buat garisan dah senang. Kalau dia break tu maknanya tetap faham Sampai kita buat macam Fibo ni dia macam sambut sikit. Okay, level 100 ni. Okay, dia break dengan body. Maka tuan-tuan boleh instant sell Dia close dengan body, kita boleh instant sell ke level bawah ni. 168 nanti buat macam ni. Tetapi, kalau dia close dengan, kalau dia nanti dia break, dia buka candle ni, candle bullish dia buka dengan candle bullish, close and then open candle bullish, maka 50% insyaAllah dia akan sampai. InsyaAllah tuan-tuan, 50% dia akan sampai. Okay, dia akan naik sampai level sini. Kita faham ke tak? InsyaAllah. Sampai level ini. Itu. Okey, macam tu. Okey, faham Kalau dia buka dengan candle macam ni, maka dia akan sampai ke sini. Dia akan naik macam tu. So, saya buat warna biru juga. Okey, tuan-tuan faham lah. Kalau dia break level 100 ni dengan body, maka dia akan membentuk penurunan. Penurunan ke bawah macam tu. Okey, faham Faham, insyaAllah. Okey, ini tuan-tuan kena tunggu candle close. Tak boleh tak tunggu candle close. Kena tunggu candle close
baru tuan-tuan boleh entry. Ini saya dah bagi bukan signal, bagi idea. Kalau dia close macam ni, rejection bentuk biru ni, tuan-tuan terus standby lah sampai sini. Kalau dia close dengan body merah macam tuan-tuan merah kat sini kan, next candle insyaAllah mesti merah, dia akan turun sampai sini. Okay, faham eh? Alright, so saya akan buat satu lagi. Kiraan 7 daripada sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, Euro USD. Okay, Euro USD. Okay. Nampak ya kekuatan kita nampak tu, kita dapat lihat. Melebihi 100%. Melebihi 100%. Kalau kita lihat, nampak ini ada level yang sangat-sangat kuat. Dan dia sudah break level ini. Nampak ini level support yang sangat kuat, yang sangat-sangat powerful. Jadi keadaan ini kita boleh check, dia sudah sampai level yang berikutnya atau belum. Nampak masih ada lagi kekuatan. Kalau dia close dengan body, mesti kena close dengan body. Saya selalu beritahu, mesti kena close dengan body. Close saja dengan body, membentuk satu lagi candle di bawah level 100 ini, iaitu candle merah di bawah ini, close dengan body, tak kisahlah macam ni ke apa ke, dia bentuk candle merah, maka tuan-tuan ni kena tunggu candle close tu tau. Maka tuan-tuan boleh entry sell sampai ke level sini. Okey, sampai level sini. Okey, kita tandakan lagi. Ini dia sampai level sini. Pastikan dia bentuk candle sell. Candle bearish. Okey. Candle bearish terbentuk, maka insya-Allah dia akan sampai level ini. Inilah TP tuan-tuan. Okey. Saya buat macam tu. Pastikan candle close ya tuan-tuan. Ini nampak cantik ni. Pastikan candle ini close melebihi 100%. Maka next candle ini tuan-tuan boleh entry sell. Ambil 50% daripada sini buat BE. Okay, buat BE. Macam tadi saya tak buat. Tuan-tuan kata, tak buat pun, macam ni tak buat lah. Kacau. Okay, so buat BE dekat sini, TP dekat sini. Oh, jauhnya BE dia. Nah, jauh BE dia. Okay. So, saya kira lagi 4 daripada bawah ni boleh sebagai satu pair kan? Boleh. Sebagai 1, 2, 3, 4. Ini dah pair dah. Okay. Okay, DJ. Okay, bila kita tengok DJ, tuan-tuan, bila kata keadaan kebanyakan pair ni, disebabkan kata esok dia nak bank holiday, semua berada di puncak, tuan-tuan. Berada di puncak. Biar mostly berada di puncak. So puncak ni maknanya tuan-tuan kena tunggu candle close. Tak boleh nak buat entry. Tak boleh Tunggu candle close memang ada entry. Itu yang bagus dekat puncak ni. Candle close je ada entry. Itu saja. Okey, macam mana nak buat? Nanti bila kita tengok, ini dah dia dah naik ni kan. Contoh kita kata, ini dah naik melebihi berapa persen. Kalau kita check balik kan. Apa kita buat macam ni. Ini level yang sebelum ni resistance become support. Kita lihat ni, kenaikan dia sangat dahsyat. Nampak? Dia boleh naik lagi. Bermaksud dia masih boleh naik tau. Kalau keadaan dia macam ni, maknanya dia boleh naik lagi. Dia boleh naik pergi jauh. Okay, so bila kita tengok sekarang ni, masih respect trend line tak tuan-tuan? Masih respect trend line tak? Trend line dia masih respect tak? Kita tengok. Nampak tuan-tuan, masih respect trend line. So bila masih respect trend line, ini ada satu resistance yang betul-betul kuat, maka penurunannya insya-Allah masih boleh turun. Kalau tuan-tuan nak dapatkan entry yang kata nisbah dia cantik, saya boleh bagi kat tuan-tuan sebab dia ada rejection, dia dah terbentuk merah kan. Okay, instant sell. Saya boleh bagi tuan-tuan instant sell dengan tuan-tuan boleh letak stop loss dia, stop loss TP dia dekat sini. Jadi bawah ni TP dia. Dan stop loss dia tuan-tuan buat nipis gila punya atas ni. Lebih kurang macam tu. Itu stop loss dia. Tak apa tuan-tuan. Nampak? Macam tu. Ini tuan-tuan boleh buat. Sebab dari segi apa yang saya lihat, ini correction wave tuan-tuan. Correction wave. So, tuan-tuan boleh cari support ni. Kita letak jauh sikit dia punya TP dia. Itu kita buat BE Kita boleh cari kawasan support yang kuat. Ini support yang terbentuk. Tetapi kurang valid. Ini yang lagi valid. Ini valid. Nampak? Bawah ni valid. So, kita boleh buat satu line.
cari support yang valid satu. Hari ni yang valid lagi valid pada tu. Jadi convert balik pada candle. Ini tuan-tuan tarik sampai sini insya-Allah. Okey, kalau dia break sampai sini, dia akan cuba patah balik untuk retest trendline dan turun. Okey, so buat sampai sini pun dah cukup. Cuma BE tuan-tuan mesti kena letak dekat candle carpet ini. Okey, mesti kena letak dekat area itu. Faham ya tuan-tuan? Mestilah Okey, faham. macam mestilah faham. Okey. Sekejap kot. Jangan. Nanti nak Alright. bagi road tour lagi. Oi. Okey, Sibel. Takat tu lah sebab Sibel kata road tour. Ui, Takat tu. kata road tour tak boleh. Kalau kata steamboat boleh. Steamboat Road boleh. tour Habis tak boleh. Oh. steamboat ke depan. Macam mana? Aduh. Presiden. Bisnes Sibel nama insya-Allah. Okey, Sibel. So, Hey, saya dapat saya. Naya. Naya Pak Karim. Naya Pak Azmin. Naya Pak Mimin. Pak Mimin. Kacau. Okey tuan-tuan, malam ni saya akan share setup minyak. Sebelum tu kita review entry kita pada minggu lepas kot ya. Minggu lepas kita dah share minyak. Alhamdulillah kena repeat. Kita kata sell dekat area sini, ada setup sell yang mana dia buat impulsive turun, correction wave, impulsive, correction, dan kat sini kita entry sell, dan Alhamdulillah price TP pada 11 hari bulan, hari Isnin. Dan kena kat sini dia naik. Ini memang ada reverse. Sebab apa kita kat sini ada reverse. Ni ada support, tuan-tuan tengok. Kita tanam mapping 93. Kat situ price masuk, cucuk je pump dia naik sampai ke 102. Dan ni 103. Adakah price akan naik lagi? Jom kita lihat sama-sama. Saya buang setup dah kena ni. Dan kalau setup buy pula, saya kata di H1 buy limit kat sini. Tu dia tuan-tuan tengok buy limit. Alhamdulillah dapat dalam 805 pip. Stok lah kita dah 172 pip. Masa-masa tu biru tuan-tuan. Dan tuan-tuan follow itu alhamdulillah. Nah ini the power of support resistance trading. Alhamdulillah. Kita padam balik, kita nak tengok mapping minyak macam mana. Kita padam balik contengan sebelum ni. Kita tak valid dah. Ni carta lama. Jadi carta baru ke mana arah untuk minyak. Minyak ni banyak trader-trader dia yang famous belakang. Okay, untuk minyak ni kita akan cuba lihat dia punya pattern di daily dulu. Okay. So pattern di daily apa yang kita dapat lihat di sini tuan-tuan lihat di sini. Apa kat sini tuan-tuan nampak? Sini adalah candle engulfing. So engulfing yang cover 1, 2, 3, 4, 5 candle body yang di cover. So 4 batang candle ni di confirm dengan semalam untuk naik. Jadi yang turun pada hari ni adalah satu retracement. Jadi dia nak turun, tuan-tuan di daily dia boleh test balik kat area sini sebenarnya sebelum dia naik balik. Tapi kalau ikut gaya ni dia boleh naik lagi lah. Momentum dia compare dengan 2 hari lepas, momentum semalam agak perlahan. Tuan-tuan jangan tertipu pula hari ni dia tak jadi color merah, tak jadi color buy. Dia insya-Allah jadi color bullish. Kerana hari ni masih belum close dan kita sudah lihat rejection yang terbentuk di level lebih kecil. So ini doji. So doji dia H4 dan dia turun kat sini dia buat base kejap. So bagi saya dia boleh turun untuk minyak ni. Di H4 sini area candle carpet yang terakhir. So di sini insya-Allah price boleh test mula. Sampai kat situ insya-Allah yang pertama dia boleh bounce. Tapi kalau tuan-tuan nak buy lah ni, kita akan tengok di level lebih kecil insya-Allah. Ini kalau dia reject ke bawah ni insya-Allah jadi buy. Tapi kalau H1 pun saya rasa saya dah nampak saya tak buy dia. Okey, apa yang tuan-tuan perlu perhatikan kat sini adalah satu pembentukan orang kata previous high dengan support area. So kat sini kita dapat lihat ini ada satu resistance sebelum ni. Tuan tarik jauh, tuan akan dapat lihat apa yang saya katakan. So sini dia pernah jadi kawasan base rejection. Dan ini pernah jadi resistance, ini pernah jadi support dan dia reject. Kat sini insya-Allah dia naik. Okey, kat sini apa kita dapat lihat sini adalah satu momentum naik ke atas. Tujahan ke atas, ini correction wave ke bawah. So apa yang kita faham, correction wave diikuti dengan sebelumnya adalah satu momentum naik
Jadi berangkalian tinggi untuk dia naik tu adalah lebih tinggi. Jadi kalau tuan-tuan nak buy, pastikan tuan-tuan buy dengan apabila price sudah test mula ke kawasan trendline ni. Tuan-tuan, so di M15 lagi cantik lah kita punya, nampak dia punya trendline, tuan-tuan boleh kemaskan. Okay, dia turun macam tu. Memang dia turun kejap. Okay, tuan-tuan boleh standby buy limit di area sini balik untuk minyak. Ataupun di dalam kawasan yang saya tandakan ni 101.5 hingga 101.0, kat situ insya-Allah minyak akan boleh retrace sebelum dia reject ikut ke trendline. Jadi kalau tuan-tuan buy dalam trendline, TP kita juga di dalam trendline. Dan tuan-tuan boleh letak BE sebenarnya kalau tuan-tuan rasa dia dah profit, letak BE kat situ. Katakanlah ini warna BE, kita letak warna hijau. So apabila dia warna BE warna hijau, jadi sekiranya betul-betul momentum buy tu ada, dia akan break trendline ni dan dia akan retest mula. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah untung letak BE kat sini, tuan-tuan biarlah adjust TP jauh sikit. Taklah dalam 100, kita akan cari resistance yang terdekat lah. So resistance terdekat, tuan-tuan boleh tengok kat sini, ini yang point paling tinggi, kita tandakan sebagai resistance di F15 lah. Tak perlu target jauh sebab sekiranya dia macam ni, dia pattern dia boleh buat dalam double top, kita risau dia buat double top. Jadi yang nak selamat kita ambil previous high saja. Kalau dia break kat atas tu, rezeki tuan-tuan lah. Tuan-tuan tabi'i, insyaAllah boleh buat rezeki. So jangkaan saya untuk minyak, dia boleh break, dia akan buat momentum naik ke atas, dan ini correction wave ke bawah, dan ini satu lagi moment correction, dia akan test balik area 101.5, dan insyaAllah next target saya dia akan jadi buy ke 103.8 dan 103.9, kerana di sini merupakan satu kawasan resistance yang masih belum di test lagi lah untuk yang kali yang seterusnya. So sekiranya kat sini tuan-tuan tak TP, mungkin dia akan jadi next ada kemungkinan untuk jadi buy, dia sambung naik kenaikan, ataupun dia akan buat double top dan dia turun balik semula, dia akan main sideways. Okay, minyak mana kena hati-hati, kita tak trading macam trading biasa. Ya, kita kena buy di kawasan support, dan kita kena buy di TP di kawasan resistance kita nampak lah. Tapi kalau dia turun lagi, kita tak boleh buat apa lah. So untuk dia turun, setup dia turun adalah sekiranya tuan-tuan nampak yang trendline yang saya lukiskan ni, dia break. So, untuk minyak ni, kalau dia break ni, insya-Allah dia boleh turun ke bawah. So untuk minyak ni, kalau dia turun, saya padam dulu. Dia kena buat break trendline ke bawah, dan dia akan cari kawasan support di 99.5. So sini 99.5 ada satu kawasan support yang masih belum test untuk time frame lebih besar. Tuan-tuan kena berhati-hati. Dan sekiranya dia turun, dia kena jadikan trendline yang saya tandakan tadi ni dia break. Tuan-tuan tengok dia kena break, baru dia boleh turun. Right. Jadi kena dia break trendline ni, baru dia akan cuba retest balik at least. Okey kat sini ataupun dekat area yang paling tinggi tu, dia ada area dia yang boleh retest. Jangan risau, jangan kelam kabut. InsyaAllah kalau dia break kat bawah ni, confirm lah dia akan turun. Cuma dia retest tu sejauh mana sajalah. Dan dia lagi cantik kalau dia betul-betul dia reject trendline ni, dia baru dia turun. So dia akan turun kat sini. Kalau tuan-tuan sell, tuan-tuan akan dapat stop loss tuan-tuan nipis saja. Dan tengok ke mungkin dalam 161 pip, stop loss tuan-tuan dalam 22 pip, 28 pip. Jadi win ratio tuan-tuan 5.75%, 5.75 ni sebuah satu. Banyak right. Untuk rejection sekarang ni, tuan-tuan ambil risiko, boleh ambil sell. Sebab ini engulfing juga M15 dan dia reject di trendline, itu kita faham. Jadi stop loss tuan-tuan di atas trendline sikit, 57 pip. TP tuan-tuan dekat kawasan support. Win ratio dia tak apa cantik, dalam 1.33 di sebuah satu. Adapun 57 pip stop loss, TP kita 76 pip. Jadi setup ni saya lebih gemar untuk buy, sebab kita dapat lihat momentum nak naik, ada correction wave turun yang kita nampak ni adalah lebih kita nampak dia berpotensi untuk buy sebenarnya.
Jadi saya lebih fokus tak buy. Saya tak sell ni, dia tuan dapat lihat sendiri. Dia punya risk reward ratio dia tak berapa cantik ya. 1.33, 1 point di bawah 2 lah. Kalau tuan-tuan dapat mungkin dari test kat tadi dapat 2.1 2 ni sebuah 1 memang sangat-sangat cantik untuk kita entry lah. Tapi sekarang ni nampak tak retrace lagi, kita biar kat sini lah. Tapi sekali tuan-tuan dia sampai kat buy bawah ni, insyaAllah tuan-tuan boleh buy. Alright, at least dekat shadow kita nak tengok kat situ, tuan-tuan boleh letak stop loss di bawah trend line ni. TP kat tuan-tuan dekat trend line ni balik. Okay, adjust balik, mungkin dapat 2 ni sebuah 1 lah. Okay, letak buy stop dekat situ lah. Ini resepi dia, ini petua dia untuk trade minyak. InsyaAllah kita akan cuba lihat balik. Kita akan review pada minggu depan. Alhamdulillah. Angin lagi. Jadi untuk USD JPY, apa yang kita dapat lihat di sini, seperti yang saya jangkakan, ini mapping ni saya share dekat mapping channel di Belajar Trade Online Percuma. Tuan-tuan boleh message meming kita macam mana nak join, untuk tuan-tuan nak ikuti kita punya mapping. So untuk USD JPY saya jangkakan setelah breakout trend line ni dia akan test balik ke 125, tapi itu tidak terjadi. Dia apa yang dia buat, dia test 125.08 kat situ je, tak sampai TP kita kalau kita sell pun. Dan kita apabila dia sampai kat atas ni, kita jangkakan dia akan sell, tapi ini dia jadi satu breakout buy disebabkan oleh impulsive buy USD ataupun fundamental yang kita tengok index dollar tadi. Index dollar sangat-sangat kuat, dan ini bagi saya ini adalah satu retracement untuk dia USD JPY naik semula. Ini sebab dia masuk balik trend line ni, jadi bagi saya dia boleh buy apabila dia price reject balik semula ke dalam 125.75 hingga ke 150.69. Price masuk dalam balik, insya-Allah dia boleh naik semula. Okay, dia naik semula, dan the next target kita adalah 126.00 kerana ini mirror number yang pertama. Dan maksimum kita boleh target adalah kawasan resistance 126.14. Ini memang untuk intraday trader. So intraday trader standby setup. Kalau ada setup buy, ada rejection di area sini, tetap boleh standby. Kalau di break yang body, tak entry. So win lose ratio yang kita boleh dapat dekat-dekat sini adalah stop loss kita nipis lah untuk ni, 12.9 pip. Manakala TP kita 35.8 pip. Sekian tuan-tuan target resistance body yang terakhir di USD JPY ke atas ni. Saya tak sangat menarik untuk kita share pada mana ni JPY. Baik, ramai Euro USD. So Euro USD kita dapat lihat dia tidak orang kata apa, tidak begitu cantik untuk kita buy. Kerana price masih downtrend, dan apa yang berlaku kat sini seperti yang mapping kita share adalah price dia akan cuba untuk retest balik kawasan 1.092, 1.093. Dia retest dan tak sampai pun kat sini. Saya kalau letak sell limit kat sini, saya rugi lah, tak kena. Dia turun mendadak tuan-tuan. Turun mendadak. 153 pip. Aduh, terjunan yang terlepas lah kalau saya letak sell limit kat tu. Setup tak jadi. Tak apa, ini memang macam tu lah. Memang orang kata apa, memang lumrah alam lah, kita terlepas setup. Jadi apa yang kita nampak sekarang ni adalah satu breakout ni ya. Candle H4 masih belum close, lagi 2 jam. So sekiranya candle H4 kita close dan solid sell ni, tuan-tuan nampak candle ni solid sell, insya-Allah USD akan kembali strong dan Euro USD akan meneruskan pelemahan. Jadi tuan-tuan standby lagi 2 jam. Ada candle body yang break kawasan support ni. Jadi insya-Allah dia akan turun lebih jauh. Ini jaminan saya lah. Sebab apa? Ini memang biasa pemahaman lah, tuan-tuan kena tengok kiranya dia break ini first time dia break. Tuan-tuan tengok ini kawasan support ya. Kalau tuan-tuan tengok, so ini kawasan support sebelum ni, dia break dengan body kan. Okay, lepas tu dia buat retracement maksimum 100% ke tempat yang tertinggi sebelum ni. Dan lepas tu baru dia terjun jauh juga tu. Sama juga dengan sini Sekarang ni kita tunggu pattern yang sama. Pattern yang sama dekat sini. So kalau dia close dengan H4 sebenarnya tuan-tuan dapat lihat sini candle kapit. Kalau dia mampu close. Sorry, di daily. Kalau daily 5 jam lagi candle kapit, insya-Allah esok tuan-tuan sell tutup mata pejam.
Stop loss tuan-tuan atas shadow atas ni shadow body, shadow ideally. Kerana Ingat Ibai kata tutup mata pejam stop tutup loss. mata pejam stop loss. supaya Tutup mata supaya, pejam supaya stop jangan loss. supaya kalau supaya tegur saya memang saya tak jadi. Tak ada sebenarnya. Lawak. Supaya Lawak tutup mata pejam. tutup mata Stop pejam. loss hantar atas ni. Stop loss hantar atas ni kan. Lawak. Belajar Ibai bagi happy sikit. So, dah standby 2 jam. Kalau H4 dia close dengan body, insya-Allah dia boleh drop lagi jauh. Itu je saya nak pesan. Pada malam pun mulia ni selepas survey tegur saya tu, terus hati sama. Tanda malam yang mulia tu. Aduh, aku. Okay, naik ataupun tuan-tuan nak lebih saya tak ratio lebih cantik, nak sell lebih cantik, tuan-tuan tengok dia retrace mula di area support sebelum ni . So support di area sini lah. So, yang kita katakan yang pernah support area sini. Body dengan shadow yang terakhir tuan-tuan tandakan di H1. So kat sini kita tengok ada rejection, candle merah berada di area sini saja. Tuan-tuan boleh instant sell, tak perlu risau. InsyaAllah dia turun. Okay, mungkin di H4 dia mula buat correction sikit lah. Tapi kalau berwaspada sekiranya dia meninggalkan shadow dan masuk balik lagi 2 jam mana tahu jadi buy kan, dia masuk balik ke area sini. So kalau masuk balik area sini, ini menunjukkan dia masih respect kawasan support. Tuan-tuan kena tunggu lagi 4 jam, lagi 5 jam lah daripada sekarang ataupun next day. Sekiranya candle tu dia open di dalam ni, insya-Allah dia boleh jadi buy. Okay, sebab ini kawasan support. Okay. Itu yang saya nak minta tuan-tuan berhati-hati lah dalam trading. Tak ada benda yang kata tak ada benda yang confident yakin. Kita berdasarkan pattern sebelum ni. Pada hari ini dia cuba nak masuk semula. Sebab tu kita kata tunggu dia H4 close baru entry. Okay, kita nak tengok ni satu dia sebenarnya dia celup kaki saja. Siapa mungkin cari stop loss siapa yang entry buy kat bawah ni stop loss bagi nipis sekali dia bagi shadow. Lepas tu baru dia terbang ke atas. Ini memang selalu terjadi lah dengan orang kata price manipulation. Okay, boleh Tadi saya punya analisa dah habis sebenarnya FF habis untuk saya malam ni. Jadi FF ada nak tambah apa-apa lagi ke? Okay, insyaAllah semua tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah. InsyaAllah. So kalau ada komen apa-apa, tuan-tuan beritahu cepat. Saya boleh tambah. Okay, kalau InsyaAllah. Tak ada lagi FF. Tak ada sebenarnya. Okay, so insyaAllah sebenarnya saya rasa setakat tu saja perkongsian kita. Mudah-mudahan walaupun apa yang kita bagi ni berkongsi berapa pair saya bagi? Berkongsi 3 pair sebenarnya. Banyak juga sebenarnya malam ni. Banyak juga saya bagi 3 pair. So insyaAllah 6 pair pun cukup cantik lah kalau betul-betul kita sama letak dengan tuan-tuan, tu rasa kenal, tu boleh ikut entry sama-sama insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so orang kata apa, so kita dah hujung rancangan lah kot dah. Terima kasih kerana setia bersama kami setiap masa. Okay, kami cuma bagi orang kata apa, pandangan kami insyaAllah. Kalau sama, tentu ikut. Tak sama, jangan ikut. Okay? Percaya analisa sendiri, lagi penting. Saya analisa sendiri. Ini sekadar guide saja atau sekadar perbincangan, sekadar idea kepada tuan-tuan insyaAllah. Mungkin tuan-tuan lebih hebat daripada kami tak ada apa-apa sebenarnya. Cuma orang kata nak bagi bentuk yang idea bagi kami nampak, itu saja nak share. Okay, so kita di hujung rancangan yang baik dari Allah SWT. Segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.